Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semua sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, baik-baik saja. Ya, Alhamdulillah. Baiklah, kita dapat jumpa lagi untuk sesi PDPR pada hari ini, 6 Julai 2021. Jadi sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada pagi ini, Cikgu minta Amir Irfan untuk mulakan dengan bacaan doa. Okey, Cikgu pin muka Amir ni. Amir tolong on kamera boleh? Amir baca doa mula belajar. Mana Amir? Ya, on kamera dan baca doa mula belajar. Okay. Amin. اللهم افتح علينا رحمتك واجبر برحمتك يا ارحم الراحمين. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa Amir sebentar tadi. Baiklah, Cikgu percaya anak-anak semua telah pun bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, tadi Cikgu dah beri beberapa panduan untuk persediaan sebelum masuk ke kelas. Anak-anak pun dah buat untuk segmen 1 sampai segmen 4. Jadi Cikgu nak dengar daripada Ahmad. Ahmad respon sedikit dapatan daripada aktiviti 1 hingga 4. Apa Danish boleh ceritakan pada Cikgu? Okey, Danish, Cikgu pin Danish ni. Danish tolong on camera. Ahmad Danish. Ya Ahmad, ada suara kan? Ya Ahmad, respon sedikit aktiviti untuk segmen 1, 2, 3 sampai 4 tadi. Ahmad dah buat. Respon sedikit apa yang maklumat yang boleh kongsi pada kawan-kawan di sini. Kita buat secara ringkas sebab hari ni ada banyak aktiviti. Untuk aktiviti 1 dah isi Google Form kehadiran? Belum. Nanti tercicir. Okey, yang kedua. Dah buat dah? Yang cikgu minta dah tonton? Ahmad respon yang tu. Lepas ni jangan lupa isi Google Form kehadiran ya. Cikgu tak nak nanti ada yang tercicir tu cikgu kata tak datang pula. Okey Ahmad, boleh on kamera tak? Laptop ni tak ada kamera. Okey, tak apa. Teruskan. Ahmad respons untuk video yang pertama. Ya ke Ahmad? Hari tu boleh juga. Kan? Amir kata? Yang tu pakai kamera lain tapi kamera tu habis bateri. Saya connect dengan laptop. Okey, ya tak apa. Jadi Ahmad respon saja untuk video yang pertama. Cikgu cerita tentang apa tu? Video pertama kedai makan Malaysia dekat Turki. Ya, okey. Apa yang Ahmad faham? Cerita sikit. Sekarang ni makanan Malaysia dah boleh didapati di serata dunia. Sebab ada anak tempatan Malaysia yang membuka cawangan-cawangan kedai di negara-negara luar. Turki. Lepas tu video kedua ada kedai makan dekat Jepun yang diasaskan oleh rakyat Malaysia, orang Cina. Yang di Malaysia. Ya, terima kasih Ahmad. Baiklah.
Okey, cikgu nak minta pula pendapat Zahirul. Tadi Ahmad dah bercerita tentang 2 video yang telah ditontonnya. Jadi Ahmad dah beritahu idea kepada rakan-rakan. 2 video yang cikgu beri tadi merupakan pengenalan tentang menu Malaysia yang boleh kita dapati ketika kita berada di luar negara. Jadi cikgu nak dengar pula pendapat Zahirul. Apa pula pendapat Zahirul apabila menonton 2 video tu? Poinnya jangan sama dengan Ahmad, cikgu nak poin yang lain pula. Okey, Zahirul. Suara Zahirul. Ya, apa pendapat Zahirul pula daripada 2 video tu? Makanan Malaysia ni mendapat sambutan yang bagus oleh negara luar. Kenapa agaknya? Sebab ramai orang Malaysia melanja, lepas tu nak memperkenalkan makanan kita pada negara luar. Ya, betul. Cikgu terima pendapat Zahirul. Okey, terima kasih. Bagus ya. Jadi antara sebab yang membolehkan makanan Malaysia ini dibawa ke luar negara dan ada juga restoran-restoran dibangunkan di luar negara kerana adanya kita sebagai pelancong yang pergi ke negara tersebut. Kan kadang-kadang kita walaupun berada di negara lain, di tempat orang, kita kadang-kadang nak cari juga makanan kita di sana. Ya. Baiklah, cikgu nak dengar pula pendapat Amin. Amin. Semua pakat tak nak buka kamera ni. Okey, buka kamera Amin. Amin ada kamera tak? Ada cikgu. Amin buka sikit kamera Amin. Cikgu pin awak ni je nampak muka besar ni. Okey Amin, apa pendapat Amin selepas menyaksikan 2 video yang cikgu beri tu? On kamera Amin. Okey, sekejap. Ya, mana suara Amin? Mana suara Amin? Amin dah tengok tak 2 video tu? Amin dah tengok tak 2 video tu? Dah. Okey, bagi komen sedikit, bagi respons. Kak. Apa pendapat Amin tentang video yang pertama? Wah, tahu. Menurut saya bagus adakan restoran makanan Malaysia dekat negara luar macam Tokyo. Supaya ramai makanan Malaysia. Ya, nanti ramai orang akan tahu tentang makanan Malaysia. Baiklah, cikgu nak tanya Amin. Amin on kamera lah, jadi cikgu nampak muka Amin. Macam Amir tadi, dia tunjuk muka dia. Ya, Amin. Soalan cikgu, setuju tak Amin kalau cikgu katakan makanan ini dapat menonjolkan jati diri kita? On terus kamera tu. Setuju tak Amin kalau kita katakan makanan dapat menonjolkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia? Beri pendapat. Setuju. Kenapa? Kenapa?
Kenapa setuju? Tahu tak jati diri tu apa? Yang ni sebab tema kita, tema tentang jati diri ni, ya. Tema ni nama je makan-makan, tapi kita nak membincangkan tentang jati diri. Mediumnya kita gunalah bahan yang diberikan tu. Apa maksud jati diri? Amin tahu tak maksud jati diri? Ada kita bincangkan juga dalam kelas istilah jati diri ni. Apa maksudnya? Ya? Okey, cikgu bagi masa untuk Amin. Amin tolong rujuk kamus PRPM. Selepas ni tolong typekan pada ruangan mesej. Boleh ya? Okey, cikgu nak dengar pula daripada Arif Fahmi. Arif Fahmi dah banyak kali cikgu panggil namanya tapi dia tak bagi respons. Okey Arif, cikgu nak dengar suara Arif dan tolong on kamera. Ya, Arif. Respon sedikit, on camera. Respon sedikit. Tadi dah tonton video yang cikgu beri. Video yang ni cikgu. Yang cikgu bagi tu. Dekat Telegram. Yelah, dalam Telegram lah. Bila pula cikgu datang rumah awak, cikgu bagi video. Cikgu bagi tadi pukul berapa tadi cikgu bagi Semua tengok cikgu hantar pukul berapa tu? Pukul 8. Pukul berapa cikgu hantar Telegram tu? Malam. Malam tadi. Awal pagi. Lama dah tu. Lama dah tu pukul 1 pagi cikgu bagi. Sebab cikgu tengok ramai lagi masih on pada pukul 1. Jadi cikgu bagi pada pukul 1. Sebab video tu beberapa minit saja. 3 minit. Satu video tu ada yang 3 minit, ada yang 10 minit. Jadi awak boleh tengok sekejap je. Jadi Arif, kalau tak tengok lagi video, cikgu nak tanyalah pendapat Arif. Kamera tu betul-betul cikgu tak nampak. Nampak jambul lawak je ni. Ya. Setuju tak Arif kalau cikgu katakan makanan tradisional negara kita, makanan Malaysia lah, dapat menonjolkan jati diri kita. Setuju tak? Setuju. Ya, kenapa? Berikan alasan. Sebab antara makanan tempatan yang sebab ada makanan tempatan kita yang dah mungkin dah ramai dah, contoh macam buah tempatan, makanan tempatan, nasi lemak, sate, tupai dengan pelbagai makanan yang dah dikenali oleh serata dunia. Kalau negara ni ada negara menyebut makanan ni, makanan ni daripada Malaysia. Itu menunjukkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia terhadap makanan tu. Ya, apa maksud jati diri? Apa maksud jati diri? Cikgu tunggu Amin tolong typekan pada ruangan mesej. Apa maksud jati diri? Sekarang cikgu nak dengar dahulu daripada Arif. Apa yang Arif faham tentang jati diri? Apa yang dia faham tentang diri ialah image. Baik, cikgu terima jawapan Arif, image. Okay, kita terima dahulu. Terima kasih Arif. Cikgu nak dengar seorang lagi. Okay, dah di-typekan tak? Belum type lagi ni. Amin, sila type Amin. Okay, jawapan Amin ya. Sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Maknanya jati diri itu dapat menunjukkan ciri dan sifat unik yang ada pada sesuatu. Kalau kita kata jati diri sebagai rakyat Malaysia, dapat dicirikan dengan sifat-sifat tu menunjukkan ni orang Malaysia.
yang dari segi makanannya begini, dari segi budaya, dari segi agama, bahasa. Ya, jadi kita ke mana-mana juga kita pergi, kita mestilah mengekalkan identiti dan image kita sebagai rakyat Malaysia itu. Jadi jawapan Arif tadi, cikgu terima pakai dengan definisi yang diberikan oleh Amin. Amin telah merujuk kamus. Ya, terima kasih untuk Amin telah membantu rakan-rakan untuk faham. Jadi cikgu akan teruskan, akan teruskan pada topik kita pada hari ini. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Ya. Okey, kita akan merujuk buku teks halaman 122, 123. Ya, tajuk kita pada hari ini adalah Menu Malaysia di Serata Dunia. Okey. Tak gerak pula cikgu punya apa ni? Slide. Menu kita boleh dijumpai, ditemui di serata dunia sekarang ni. Kalau contohnya kita melancong ke Turki seperti Ahmad cerita tadi, ada banyak juga restoran yang menawarkan menu-menu Malaysia, ya. Kerana rakyat Malaysia sekarang berada di serata dunia dan mereka juga kita umpamakan seperti duta kecil negara menerusi makanan tradisional, ya. Duta kecil negara. Jadi apa-apa pun yang kita bawa untuk memperkenalkan negara kita di persada dunia, kita boleh dikatakan sebagai duta. Makna duta itu ialah wakil negara kita. Wakil negara kita di peringkat dunia. Ya. Jadi SP ataupun standard pembelajaran yang cikgu nak anda semua capai pada hari ini 1.6.1 menyampaikan maklumat yang betul dan tepat dalam bentuk pembentangan serta perbahasan dengan jelas dan intonasi sesuai secara bertata susila. Maknanya hari ini cikgu nak anda membuat persiapan untuk pembentangan menggunakan maklumat yang ada dalam buku teks muka surat 122, 123, video yang cikgu beri tadi dan juga penerokan maklumat yang cikgu minta anda cari tadi. Makanan sebagai identiti ataupun simbol jati diri kita. Jadi cikgu harap anda dapat menggunakannya untuk keperluan pembentangan aktiviti kita pada hari ini. Kemudian, okey, slide seterusnya, cikgu, okey, cikgu tak tahu cikgu punya slide show hari ini lambat pula. Ya, baiklah. Objektif kita hari ini, cikgu nak anak-anak murid semua dapat membuat dua perkara ini, dapat capai dua perkara ini, iaitu murid dapat membuat pembentangan tentang dua buah restoran Malaysia di luar negara. Maknanya kita boleh gunakan dua maklumat ni, iaitu restoran My Rasa di Perth, Australia atau dan juga Cafe Rasa Malaysia di London, ataupun anda boleh juga membuat penerokan maklumat untuk mana-mana lagi restoran rakyat Malaysia di luar negara. Ya, jadi kita nak buat pembentangannya. Dalam bentuk apa? Lepas ni cikgu beritahu. Okey. Untuk aktiviti yang kedua ialah banner block bagi mempromosikan makanan tradisional Malaysia. Jadi cikgu nak tanyalah pendapat Ain Insyirah. Ain Insyirah. On camera Ain. Okey, Ain Insyirah. Bila cikgu cakap block, Ain tahu tak block? Mana suara Ain? Jadi semua murid mesti bersedia. Bila cikgu panggil dia boleh terus bercakap, ya. Okey, on camera Ain. Apa yang Ain faham tentang blok? Bila cikgu cakap blok ni apa yang Ain faham? Blok tu apa Ain? Blog ni macam tempat berkongsi cerita ataupun pendapat, maklumat. Ya, Ain ada blog tak? Tak ada. Ain pernah baca blog seseorang tak? Pernah baca? Pernah rujuk blog? Mana-mana blog?
Pernah? Ya, okey, terima kasih Ain. Maknanya Ain dah tahu kalau cikgu nak beri tugasan dalam bentuk blok, Ain dah tahu. Jadi sekarang cikgu nak tanya pula pendapat Hakimah. Hakimah. Hakimah on camera. Jadi cikgu dapat tunjuk, dapat tengoklah muka Hakimah. Mana pula Hakimah tadi? Okey. Hakimah on camera. Tak nak tengok gambar kucing Hakimah ni, nak tengok muka Hakimah. Hakimah. Okey, tak apa. Hakimah boleh cakap Jadi Hakimah pernah tak rujuk mana-mana blog? Pernah. Blog apa yang pernah dirujuk? Tentang apa? Tentang sejarah. Ya, tentang sejarah, tentang catur mungkin kan? Jadi kalau hari ni cikgu minta Hakimah buat, dah tahu ya? Macam mana bentuknya? Okey, bagus Okey, terima kasih Hakimah. Jadi cikgu tunjukkan semula. Ini aktiviti yang kita nak buat hari ni. Aktiviti 1, 2 dan 3. Telah dan sedang kita lalui. Yang sekarang kita lalui ialah aktiviti ketiga. Kita bersemuka dalam Google Meet dan kita sedang membincangkan apa yang telah anda pelajari secara kendiri tadi dalam Flip Classroom video dan juga blended learning. Bahan-bahan yang cikgu minta anda cari tadi, kita nak gunakan sekarang. Okay, lepas ni cikgu akan pecahkan anda kepada kumpulan kecil breakout room untuk anda satu kumpulan membincangkan nak buat blog. Nak buat blog Jadi kita hari ni ada 27 orang murid ada 29, cikgu guna 2 peranti. Ada 27 orang murid, cikgu nak pecahkan kepada 4 kumpulan. Jadi satu kumpulan ada lebih kurang 6 orang, betul? 6 orang dan ada 2 kumpulan 7 orang Jadi lepas ni cikgu akan beri pautannya mengikut cikgu lepaskan satu kumpulan demi satu kumpulan. Baiklah. Cikgu tunjukkanlah contoh blog. Cikgu rasa murid-murid pun dah biasa merujuk mana-mana blog. Contoh nak siapkan tugasan mata pelajaran yang cikgu-cikgu anda beri, biasanya kita buat rujukan. Kadang-kadang bila kita type di enjin carian Google, maklumat kita terus dihalakan kepada blog kat situ kita boleh rujuk maklumat. Ini cikgu ambil secara rawak saja. Ini contoh cikgu nak cari maklumat tentang seni dan budaya Malaysia. Jadi ada diberikan pautan ke laman web ini Blog ni kita juga kenali juga sebagai laman web, laman sesawang Jadi ini contoh dan satu lagi cikgu beri contoh siapa pernah rujuk laman sesawang yang kedua yang cikgu tunjuk ni? Siapa pernah rujuk laman sesawang ni? Pernah rujuk tak? Ada? Ketika anda di sekolah rendah mungkin? Pernah jumpa tak? Tak pernah kan? Yang ini merupakan blog cikgu. Cikgu telah mengusahakan blog ni sejak tahun 2009. Tengok berapa pengunjung tu? Banyak tak? Banyak. Tetapi dalam 2 tahun ini cikgu lost contact. Cikgu tak boleh nak sign in blog cikgu. Tak tahu mungkin sebab ada masa tu 1 tahun tu cikgu tak aktif. Cikgu tak sempat untuk menulis maklumat-maklumat terkini dalam blog. Mungkinlah agaknya kita dah setahun tu tak aktif. Cikgu kena sekat daripada sign in. Jadi cikgu cuba jugalah untuk cari cara macam mana cikgu nak masuk semula dalam blog cikgu ni, sebab sayang dalam tu cikgu dah kongsikan banyak maklumat dan ramai juga pengunjung yang telah mengunjungi blog ini. Jadi pada hari ini cikgu kongsikanlah paparan blog cikgu. Jadi cikgu harap untuk aktiviti kita nanti dalam kumpulan breakout room anda, okey, sekarang cikgu tunjukkan. Cikgu maklumkan apa yang perlu dibuat. Semua murid perlu mencatat apa yang cikgu sampaikan ini. Sediakan kertas untuk catat dulu. Apa yang perlu dibuat ketika anda berada dalam breakout room. Pertama, kita kena bekerjasama dalam satu kumpulan.
Kita kena bekerjasama dalam satu kumpulan. Walaupun breakout room tu ada 6 hingga 7 orang. Tapi cikgu harap semua dapat saling bekerjasama, ya, membantu. Seorang akan jadi ketua. Jadi ketua akan menggerakkan rakan-rakan yang lain untuk buat apa. Ya. Dan ketua akan memilih seorang murid untuk kendalikan. Mungkin murid tu ada komputer, jadi dia yang akan mulakan untuk buat blog itu dan dia kena share screen dalam breakout room masing-masing. Ya. Apa tugas kumpulan lain, ahli-ahli yang lain? Kena cari maklumat dan kongsi. Kongsi, anda boleh kongsi kalau dalam bentuk ayat, typekan pada ruangan mesej. Ya. Kalau ada gambar untuk kongsi, awak beri je pautannya dalam mesej. Nanti murid yang mengendalikan komputer dia akan terus saja pergi pada website yang awak cari tu. Jadi cikgu harap ketika aktiviti ini berlangsung, kita dapat menjalankan sesi part 21 iaitu ada komunikasi, ada kooperatif dan kolaboratif, ada pemikiran kritis, dan pada masa yang sama anda juga mengamalkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati ahli dalam kumpulan, saling bekerjasama dan ada sikap tanggungjawab. Ya. Jadi tugasan yang perlu dibuat yang pertama, murid-murid kena siapkan satu blog. Blog ni bertujuan untuk anda mempromosikan makanan tradisional. Makanan tradisional di Malaysia. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu anda masukkan dalam blog anda tu? Anda perlu memasukkan maklumat tentang restoran yang anda pilih tu. Macam kalau tengok muka surat 22, ada tuan punya restoran. Ya. Kemudian ada menu-menu yang ditawarkan di situ, ada gambar-gambar makanan dan ada keistimewaannya. Ya. Okey, jadi blog ini berfungsi untuk kita menjadi duta kecil Malaysia memperkenalkan makanan tradisional kita di persada dunia. Okey, jadi ada berapa menu bergantung pada kreativiti anda. Ya, yang penting dalam blog tu anda memperkenalkan menu masakan yang ada di Malaysia. Boleh pilih ikut negeri pun tak apa. Ya. Kemudian dengan merujuk juga kepada dua restoran itu sebagai anda punya rujukan. Ya. Jadi macam mana nak letak tu bergantung pada kreativiti kumpulan anda. Boleh ya? Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya atau boleh type pada ruangan mesej. Jadi sebelum kita mula, sekali lalu cikgu minta Faris Daniel. Faris Daniel ada tak dekat sini? Sekarang ada tak? Ada. Boleh tak Faris bacakan maklumat yang ada dalam buku teks muka surat 122. Okey. Cikgu cuba paparkan untuk anda. Ya, muka surat 122. Dari konten lain. Menu Malaysia di Persada Dunia. Layanan pandang diadakan oleh Jamaah Pendidikan dari Bandar Muar Johor. Dirinya Puan Juliana binti Muhammad Kaji berasal dari Sungai dari Sungai Baru Melaka. Beroperasi sejak bulan September 2019 di Manning, Perth, Western Australia. Diiktiraf halal oleh Islamic Council of Western Australia. Keunikan dan kaitan. Ya. Memperkenalkan makanan tradisional seperti sate,
nasi lemak, mie rebus Johor, apa balik Johor, kopi Johor dan cendol. Cendol bukan cendol. Cendol. Mewujudkan suasana Malaysia dengan alunan lagu popular tanah air memenuhi segenap ruangan hotel, menjadi destinasi kumpulan pelancong dan pemimpin dari Malaysia serta lokasi penggambaran beberapa dapat drama dari Malaysia. Ya, okey, terima kasih Faris Faris. Jadi ini merupakan, cikgu cuba besarkan sikit, tapi masing-masing pun ada buku teks kan dekat rumah. Ada buku teks kan? Cikgu baru je buka ni pada enable full screen. Okey, nampaklah besar sikit. Jadi ini maklumat yang ada dalam buku teks yang kita nak gunakan. Jadi restoran yang pertama yang cikgu pilih untuk dalam buku teks ini ialah satu restoran milik rakyat Malaysia yang dibuka di Perth, Australia. Jadi tengok menunya, sama tak menu yang kita makan di sini? Sama tak? Ada menu apa tu? Iman, nampak tak makanan apa tu Iman? Nasi lemak. Ya, lagi? Gambar apa lagi? Johor. Laksa Johor ya? Mie rebus Johor? Lagi? Balik Johor. Kopi dan teh tarik. Ya, okey. Nampak sama kan macam yang kita makan di sini. Jadi, ini kita katakan bahawa makanan itu dapat menonjolkan jati diri. Jadi pemilik restoran My Rasa ini merupakan anak jati Muar. Jadi beliau membawa jati diri masakan dari daerah kelahirannya iaitu Muar ke pesada antarabangsa. Jadi dia bawalah antaranya mie rebus Johor dan apam balik Johor ya. Ini asalnya memang dari negeri Johor, khususnya di Muar ya. Jadi makanan ini dipopularkan di pesada antarabangsa dan rakyat dari seluruh dunia boleh merasai masakan istimewa Malaysia ini. Itu cikgu kata menonjolkan jati diri ya. Tidak semestinya bila kita berada di luar negara kita kena makan makanan mereka. Kita boleh makan makanan mereka tetapi pada masa yang sama kita boleh memperkenalkan makanan kita. Okey, untuk muka surat yang sebelahnya 123. Cikgu nak siapa lagi yang ada? Okey, Fadilah baca. Okey, Fadilah baca muka surat 123 pula. Tadi kita dah pergi Australia. Sekarang cikgu nak bawa anda ke London pula. Waktu PKP ni pun cikgu boleh bawa anda ke luar negara. Kan? Seronok ni. Baik, kita nak makan-makan di London pula. Fadilah? Mana Fadilah? Fadilah ada tak? Namanya ada. Okey, kalau tak ada cikgu panggillah Yunus Arif. Baca Yunus. Okey Yunus, muka surat 123. Baik. Ya. Selayang Pandang diasaskan oleh Puan Azlina binti Zainal Abidin dari Bukit Multajam, Pulau Pinang. Beroperasi mula menjadi kafe pertama yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang memenangi kontrak pengurusan kafe perpustakaan di London pada tahun 2012. Menyediakan makanan halal di London. Keunikan dan tarikan. Menyediakan menu kegemaran rakyat Malaysia seperti sate, nasi lemak, roti jala, asam laksa Pulau Pinang, martabak daging, roti canai dan kuih muih. Hiasan dalaman kafe berkonsepkan seperti kedai kopi di Malaysia dan menayangkan filem-filem P. Ramlee menjadi lokasi penggambaran beberapa produksi drama dari Malaysia. Ya, terima kasih Yunus. Ya, jadi maklumat pada muka surat 123 kita tambah lagi maklumat untuk menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia selain melalui makanan. Puan Nur Azlina ni dari utara. Jadi dia bawa beliau memperkenalkan satu lagi makanan Malaysia yang sangat popular di utara iaitu
asam laksa Pulau Pinang, ya. Dan makanan yang lain tu sama juga, kita ada makan di negeri-negeri lain, tetapi kedua-dua buah restoran ini ada ciri-ciri special, ciri-ciri istimewa mencirikan jati diri negeri asal mereka, ya. Dan satu lagi, dalam restoran Cafe Rasa Malaysia ini, pemilik restoran iaitu Puan Nur Azlina, dia menggunakan hiasan dalaman yang bercirikan Malaysia, seperti kedai kopi di Malaysia, dan ada muzik iringan. Muzik apa tadi dia kata? Yunus ada baca muzik apa tadi? Lagu-lagu dari filem? P. Ramlee. Kan. Jadi ini semua mencirikan. Inilah dia ciri-ciri sebagai orang Malaysia. Ya. Jadi kita kata bila ada ciri-ciri itu, walau ke mana juga kita pergi, maka itu dapat membantu menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Dan cikgu minta untuk anda menggunakan maklumat yang ada ni, cernalah dalam aktiviti kumpulan nanti. Cikgu bagi untuk blok ni jangan buat susah-susah. Sebab cikgu bagi masa 30 minit saja. Ya, dalam masa 30 minit, sekarang pukul 10, 3 minit, kita kena habis semua, selesai blok kita itu dalam masa 30 minit. Baiklah, kita nak guna apa untuk buat blok ni? Siapa tahu? Kita nak guna apa untuk buat blok ni? Tahu tak? Ada tak siapa-siapa dalam kelas kita ni yang tahu nak buat blog? Ahmad tahu tak Ahmad? Ahmad tahu tak? Ahmad tahu Ahmad? Okey. Tak tahu ya? Semua tak tahu? Okey, kalau semua tak tahu, ikut. Cikgu akan beri sedikit panduan dalam masa 5 minit. Ya. Semua ikuti, dan kalau yang nanti memang dia nak jadi ketua untuk kumpulan masing-masing yang ada komputer, boleh terus buat sekarang saya cikgu. Pada enjin carian Google, awak typekan Google Site. Ni, Google Site. Google Site login. Ya. Okey, cikgu pun sebenarnya tak ada Google Site ini, tapi cikgu sempatlah buat kajian tadi. Ya. Macam mana untuk membantu anda memulakan. Kalau dulu cikgu buat tu guna Blogspot. Sekarang semua dah berbayar dah. Ya. Jadi kita guna Google Site ini, semua dioperasikan oleh anda punya akaun Delima. Cikgu guna akaun Delima. Akaun MOE awak tu. Jadi type saja Google Site, sama ada menggunakan email Delima MOE kita, ataupun boleh je guna email Gmail personal. Bila kita dah type, dia akan keluar macam ni lah. Okey, dapat tak macam ni? Tolong respon sedikit ya. Jadi kalau dapat, kalau boleh ikut, terus type pada ruangan mesej. Cikgu akan check, ataupun boleh respon secara lisan. Semua jumpa tak Google Site ni? Okey, bagus. Guna telefon pun boleh buat. Jadi di sini dia dah ada tanda tambah ni. Klik je pada tanda tambah, maknanya kita nak start a new site. Kita tengok apa pada garis 3 kat sini. Dia lebih kurang samalah macam kita guna Google Drive tu. Ada maklumat yang kat tepi ni kita dah guna dah semua. Awak dah pernah guna Google Document, Google Sheet, cikgu dah bagi. Dua-dua ni cikgu dah bagi dah. Jadi bila murid-murid buat aktiviti yang cikgu berikan sijil, cikgu buat sijil guna Google Slide. Dan kehadiran hari ni guna Google Form. Okey, jadi keempat-empat ini anda telah mempunyai pengetahuan. Sekurang-kurangnya sebagai pengguna. Ya. Tapi hari ni cikgu nak anda tambah satu lagi pengetahuan. Anda menjadi creator. Kita nak buat site kita sendiri. Jadi selepas ini anda boleh juga buat untuk simpan bahan-bahan pembelajaran. Ya. Klik pada site. Okey. Dan cikgu dah klik tadi, kita keluar macam ni. Ada tanda tambah. Okey, klik je pada tanda tambah tu. Maknanya kita nak buat kita punya page. Kita punya page. Okey, jumpa tak bahagian ini?
Ya, macam kita nak buat, macam mula-mula kita buat Google Form, Google Document, Google Slide, Google Sheet, kita kena bagi nama. Jadi cikgu bagi nama hari ni percubaan testing. Testing 1. Dia akan keluarlah kat sini. Okay. Jadi testing 1. Murid-murid boleh tambah logo, nak buat logo ataupun nak cari je ikon-ikon dalam Google. Tak perlu nak create icon, pilih saja, ada banyak dalam Google, boleh pilih di situ ya, tak perlu nak design sebab kita ada 30 minit saja. Kemudian namakan, tadi cikgu kata kita nak mempromosikan makanan Malaysia. Okey, anda bagilah nama yang catchy ya. Tajuk ni dia pendek je tetapi menarik perhatian yang membaca. Okey. Kemudian apa yang ada kat tepi ni sebelah kanan, kita boleh insert, boleh masukkan text box, boleh masuk image, boleh embed URL kalau nak ambil video YouTube dan sebagainya. Boleh. Kita hari ni kita nak buat belajar. Jadi kita boleh ambil saja mana-mana bahan daripada sumber Google, YouTube ataupun mana yang ada dalam telefon bimbit dan komputer kita yang boleh dicapai. Ya. Jadi kita nak buat mudah, bukan kita nak design, kita nak kumpul-kumpul dan jadikan dia satu. Ya. Nanti kalau ada banyak masa lebih awak boleh buat sendiri. Okay. Dan ini ialah kita punya, kalau kita dah ada page lah. Ya. Dan ini nak pilih kita punya tema. Ini bentuk tulisan, bentuk layout dia. Okay, boleh pilih di sini. Jadi tak perlu nak design sendiri, pilih saja di sini. Kemudian ada dia punya tulisan, pilih tulisan yang mudah dibaca Jangan tulisan yang terlalu artistik, tulisan yang mudah dibaca. Tulisan bulat je macam ni. Jadi kita nampak. Okey. Kemudian ini ialah layout. Kita nak buat macam mana layout kita. Contoh, ada gambar makanan, bawah ada cerita. Ataupun ada 3 gambar makanan, bawah cerita dia. Ataupun gambar dia punya besar, sebelah besar, dua kiri tu kecil. Jadi pilih kat sini. Cikgu pulangkan kepada anda dan boleh, cikgu percaya murid-murid tingkatan 4 Al-Farabi sangat kreatif. Anda mampu untuk menggunakan maklumat yang ada pada ruangan sebelah kanan ini sebaik-baiknya. Kemudian dah selesai, tengok apa yang ada atas ni. Boleh preview lah. Macam tu rupanya kita punya page. Boleh preview dahulu sebelum publish. Okey, bila dah publish, contoh kita dah publish, barulah kita boleh share. Bagilah nama website tu. Okey. Kemudian macam mana nak share kepada cikgu dalam ruangan message Google Meet. Pergi sini. Okey, ni tak boleh, kita pergi share with others. Okey, share. Pada ruangan share, sebabnya ni cikgu punya, nanti dekat tempat awak dia keluarlah awak punya email ni. Okey, sekarang murid-murid kena change. Maknanya kita bukan benarkan pemilik akaun MOE saja yang tonton, sebab dalam kelas kita tu ada yang guna email MOE, ada yang guna email biasa. Kita pun klik anyone with the link. Kemudian kita nak jadikan dia public lah supaya orang lain boleh tengok. Dan apa yang orang lain boleh buat ketika menggunakan kita punya ni, kita tak nak, kejap semua jadi editor pula ni. Okey, public, kita done dahulu. Tengok. Kita tak naklah kawan lain boleh edit kita punya tu. Untuk ahli kumpulan kita boleh edit, tapi kejap. Dia tak on pula yang sini ya. Okey, sepatutnya okey. Draft anyone with the link boleh edit. Okey. Bila dipublish, orang lain boleh view saja. Tak apa. Jadi sekarang cikgu tunjukkan cara yang ini supaya setiap ahli dalam kumpulan boleh edit.
Okey, sampai sini. Boleh jelas? Kita nak mula dah ni? Jelas. Okey ya. Jadi cikgu akan beri pautan untuk mana kita dengan breakout room kita ni. Okey. Kita nak cikgu bagi pautan untuk, maknanya cikgu akan buka lagi 3 room. Dia akan keluar 6 orang. 6 orang. Jadi yang baki itu terus tinggal dalam kumpulan ini sebagai kumpulan 1. Okey. Amat sakit perut pula tadi. Okey, jadi cikgu nak 6 orang yang pertama terus masuk kumpulan 1 ni. Okey, kumpulan 1 sekarang dah ada Hakimah, Rafika dengan Aisyah Alia. Okey, teruskan masuk. Enam orang ya. Okey. Sekarang, jadi kumpulan itu yang dah masuk kumpulan breakout room, boleh left dahulu kumpulan utama ya. Boleh left dahulu kumpulan utama supaya kumpulan utama nanti dia tak pening. Okey, kumpulan 2 cikgu dah buka. Kumpulan 2 cikgu dah buka. Boleh masuk kumpulan 2. Kumpulan 2 dah ada Aina, sila masuk yang lain. Okey, kumpulan Ain Insyirah dah boleh mula. Hakimah, Insyirah, Rafika dan Aisyah dah boleh mula. Tak apa, Aisyah boleh mula je dulu. Okey, kumpulan 2 dah ada Iman, ada Aina, ada Nadira. Kita perlu lagi 4 orang. Sila masuk 4 orang. Okey, ada Afzah. Lagi 2 orang. Okey. Kumpulan Amin, Aina, Iman, Nadira, Afzah dan Azim dah boleh mula terus jalan. Okey, terus ya. Ketuanya cikgu bagi Azim ketua. Azim jadi ketua. Siapa yang ada komputer tolong mulakan. Baiklah, terus. Silakan. Okey, kumpulan Aisyah. Cikgu minta Rafika jadi ketuanya. Boleh on terus ya. Ada 4 orang pun jalan terus. Okey cikgu. Okey, teruskan. Dan cikgu buka untuk link kumpulan 3. 7 orang lagi masuk kumpulan yang baru ni. Maknanya keluar daripada kumpulan utama ya. Okey, untuk kumpulan 3 ni semua lelaki Ada Farhan, Arif, Ahmad, Airil, Izzat dan Amir. Okey, ketuanya cikgu bagi pada Ahmad Boleh. Okey, boleh mula sekarang. Teruskan. Dan baki yang ada pada kumpulan utama, kita ada Zahirul. Maknanya, okey, cikgu minta kumpulan utama Wan Nur Azlin, Faris Daniel, Arif, Zahirul, Yunus, Akif, terus pada kumpulan utama. Boleh ya, respon sedikit? Okey, boleh mula perbincangannya sekarang. 30 minit ya, silakan. Okay.
Kumpulan 1, kumpulan. Okey. Kumpulan kelas maya. Okey, bagus. Okey, terima kasih kepada Cikgu Akil yang setia bersama-sama dalam kelas Maya Cikgu L. Ya. Jadi Cikgu L harap juga anak-anak yang berada di channel Cikgu L Ahlia Zahid dapat belajar sesuatu pada hari ini. Kita belajar tentang Google Meet, breakout room di Google Meet. Dan satu lagi, anak-anak ini sedang menyiapkan paparan blog menggunakan Google Site. Jadi kita tunggu, kita ikuti macam mana perjalanan mereka ini. Lah, kita buat yang lain dulu. Okey. Kita buat ni, Mi Rebus Johor. Mantap lah. Sah? Oh, dalam app ke? Tadi app. Memang tadi app. Tadi Oh, dekat tu. bila? Apa ni? Buat apa?
Yang link I letak dekat slide. Nak cakap apa? Dipuput daripada maaf ni. Nak dia punya asal-usul ke? Ya kot. Boleh. Okey, sementara rakan yang memaparkan slide untuk menaipkan pada Google Site, kawan-kawan lain kena cari maklumat-maklumat Restoran nasi lemak landi. Oh, alright. 5A3. Kena 5. Yang link I. Kalau My manager. 3 je. 3. Baik. 4 lah 4. Bayi Dua dah kali berapa guna. minit dia? Pula tukar ada side 2. Betul. Bahaya tu. Blok BM. Cuba tanya cikgu. Tak apa. Ni apa? Datang sebagai pendatang Muslim India dari Tamil Nadu yang bertempat di Asia Tenggara dan Semenanjung. BM BM. Ya, kumpulan mana yang nak tanya cikgu? Kumpulan mana yang nak tanya cikgu tu? Kumpulan 1, 2, 3, 4. Tanya apa? Bahan kulit martabak. Wah, sedapnya. Cikgu pun hari ni cuma sarapan nasi goreng saja. Sedapnya martabak. Okey, buat cantik awak punya blog. Dari Malaysia. Benar. Meh buat apa Buat apa tu Meh? Suara kumpulan tetamu. Pelik-pelik lah Meh. Tu berak sakit perut. Dia cakap daripada Semenanjung Arab pula. Pula dah. Martabak daging sejenis martabak jenis belau. Secara asalnya terdiri daripada 3 lapisan segi 4 sama. Cakap pasal murtabak terlalu lapar kan? Tidak Masa- melekat di tangan. Macam mana kau send? Masa kan? Berganti Macam mana kau send banyak-banyak tu? Kopi sikit lah. Dia bahan sekali je. Ini dia ada limit je rasa lah. Kau kena kopi sikit-sikit. Kalau banyak terus nanti dia dekat sikit. Apa ni? Oh, ni nak langkah-langkah dia. Satu ambil satu menu makanan dia. Bapaan buat loop baik. Yang cara dia kena tulis ke? Cara apa? Cara buat buat lah. Kat menu kena ada ni. macam tak? Buat je. Tak payah kot. Tak payah cara buat. Tak payah. Satu satu Buat makanan je ke? simple je. Bagi maklumat je. Bahan tak payah. Dan namanya pun blog. Kita kena share semua benda. Oi. Weh, gila-gila. Baik. Martabak gading. Hai.
Melbourne, Australia tak silap. Australia. Dekat. Australia ni apa benda ni? Macam Kenapa? kenapa dia punya macam pelik je. Memang atas ni tak boleh hilang kan? Oh, bilik. Ni. Lepas tu dia mengapa saja ayam. Tambah kaki ayam. Tu je. Cik. Siapa tim Malaysia? Kan Daripada Malaysia lah. Kuadal Del Malaysia. Macam Ada satu makan yang nasi Arab. Nasi Arab. kan ada Indonesia pula. Ni lah apa. Itu maksudnya makanan dari Malaysia yang dah sampai ke Madinah ke apa macam mana? Tak lah. Macam ni. Senang lah. Cari maklumat. Kau tahu? Apa kan ada tahu Google. Abang Afiq jap. Tak tahu tanya. Sate. Ejaan lama satai. Perlu rujukan dan Global Lingkun Kitchen. Tu siapa? Catering. Penina. sekarang ni Madinah tu pergiat. Itu Oh. lah. Oh kan. Itulah. Boleh lah. Let's go. Dia pasal ni. Oh, Ada ke? Dia terus dekat. Ada eh? Arab Saudi belum. Arab Saudi belum bayar. So dia dapat tukar yang background belakang dia. ke Dubai. Baru Malaysia.
Oh, yang kiri Oh, baik. Sekarang Baik, dah baik. Dah mula dah baik. Ya. Oh, Airin main Tak ada baik. Tak tahu. Dia tengok dia video link tu. InsyaAllah dah boleh buka Shopee tahu. Sampai mana dah dapat kan? Tu Airin buka WhatsApp dia. Buka WhatsApp. Kalau kau berani ya. Tak ada apa-apa pun. Janganlah ada. Ke bawah sikit. Fine. Itu siapa tu? Dah sampai mana? Amir. Dah sampai mana dah? Oi, Amir, apa yang disembangkan tu? Saya tengah support Pak An tu. Jangan macam-macam ya, tak siap blok cikgu. Dah cikgu tengok kat ruang komen cikgu Tengah semua buat dah cikgu. bagi dah. Ya, kejap lagi cikgu bagi masa lagi 5 minit Boleh. Okey, setiap kumpulan cikgu bagi masa 5 minit lagi. Dia memang tak siap sepenuhnya. Jadi dalam masa 5 minit ini setidak-tidaknya dah ada beberapa menu. Ada dia punya keterangan dan tolong copy link. Restoran semua mesti ada nama restoran. Tak mau tulis blok BM. Bukan blok BM, ini ialah blok awak. Blok restoran kumpulan anda semua ya. Jadi 5 minit lagi tolong kemas-kemaskan dan mesti ada pengenalan. Pengenalan nama ahli kumpulan, kena typekan nama ahli kumpulan, typekan nama cikgu untuk projek Bahasa Melayu ni. Ya, jadi ada nama cikgu, nama kelas dan nama semua ahli, nama penuh. Kemudian copy pautannya dan nanti tampalkan pada grup utama. Grup kelas maya yang pertama tadi. Okey, 5 minit lagi. Cikgu tunggu. Airil ada Pak An nak berapa lagi berapa Pak An? Kalau nak lagi satu ke lagi dua? Ni Oh ni terus Tu buat in. Mantap lah. Ni buat dia terus sendiri. Aku yang kan nak 4 Tu yang atas tu, yang tulis blog BM tu. Kita ada 2 je. Ke 3? 2 Menu ni, dia lain menu. Kenapa dia tak? Pak An kau siapa? Apa nama restoran? Mr. Yunus. Dia tak auto pilih. Sebab tadi kau tengok Nama saya punya tu. Mr. Apa benda dalam ni? Mr. Untuk kita buat ni kesimpulannya kita sewajarnya Ni. Untuk ni. Nama untuk macam mana? Makanan Malaysia bukan hanya terkenal di Malaysia tetapi juga terkenal di seluruh negara. ini patut Kenapa biodata tu terbalik je? kemudian Ini. Biodata Rakyat balik sana. Makanan rumah. Apa? Sorry. Boleh Bukan tu mama. Abang perempuan tu ni yang Silakan. apa ni yang cuma ambil daripada yang pasal restoran mamak. Hanya dapat di Malaysia. Nasi goreng. Mana negara juga. Masih ramai yang di Malaysia. Korang cakap pasal rumah londek tu kan? patut berbuat-buatkan makanan Malaysia. Korang punya biodata tu tadi tu kan? Ya betul. Biodata untuk nasi lemak tu apa ni? Generasi Biodata dia Ilham apa tadi dia nama? Bukan. Amin tu apa? Tu yang mamak. Ya.
Kami Ramadan. Apa ni? Generasi muda kini sepatutnya mewawarkan lagi makanan Malaysia. Ni sepatutnya menggunakan sosial media untuk sebagai satu aplikasi untuk mewawarkan makanan Indonesia ke seluruh negara. Guna gaya ni, guna gaya ni. Kau pernah nusret tak? Salah hidupan mewar. Sentikan tajuk untuk tak tahu. Ni menggunakan sosial media. Menggunakan media sosial media. Settingan Apa sahaja platform. Menggunakan Nasi lemak. nasi lemak Ada tawar. ada darah. Lemak. Teh. Oh, mewawarkan Apa? makanan Malaysia ke seluruh dunia. Baik, nasi lemak tawar. Nice. Kenapa Diri pula? tak berdaya. Ini boleh chef Hakim Kepulangan. Boleh. dibantu oleh Izzat kenapa tu? Izzat. Dia ada soalan tapi takkan. resepi turun-temurun Datuk nenek moyang Hakim. Izzat memang Izzat. Tadi kau rasa kan Boleh antara Kita boleh buat yang ni kan. disediakan Apa ibu dia kan. Nak off mic. Ini Oh, jadi antara hidup tu. Kita masuk ke 4 minit. Dibantu oleh nenek moyang. Sejak 1950 kan. Arif kata nak bentang dengan cerita dengan cerita. Arif Fahmi. Lepas tu dia ni. Dia. Dia kata boleh tadi. Sati tu nak tulis apa bawah ni? Hati tu dibuat susah. Hati ni. Hati ni. Ada berbagai jenis. Sati Arnab. Sati Dok. Kali. Korang tulis kat komen lah. Komen like and share guys. Hello Yud. Sati Unta. Unta boleh makan ni? Unta ya. Sati Unta. Chef. Family ke ayam lembu dengan ni satu pedal lah. Apa cara dia? Oh, Babat. apa? Babat. Apa? Babat. Perut-perut. Anak untuk sapu. Pura-pura je. Satu lagi. Tak Sati Unta. Burger Malaysia pun tak. Babi. Ayo boleh. Bergerak. Oh, nak diri. Tak baik. Siap. Salah tu satu. Nampak dulu Allah. Macam ni ya. Macam Macam. Macam beli. Macam beli. Okay, dia macam ni. Cuteness of Allah. Ayo, Yunus semua sama-sama. Lepak.
Cik Arif Fahmi tu. Cik Ines Abala. Nasi lemak. Nasi lemak. Nak. Nak. Off lah. Cik Ines Abala. Dari Tawang. Tawang buat. Boleh lah. Ya. Apa ni? Okey, masa dah tamat. Masa dah tamat, semua tolong copy link. Kita tinggalkan kumpulan breakout room kita, masuk kumpulan utama ya. Okey, copy link, kita nak paste dekat message grup utama. Jom masuk rumah semula, rumah utama, tinggalkan rumah breakout room. Okey, semua dah masuk kumpulan utama. Tolong paste awak punya, pastekan kita punya pautan untuk blog tadi. Baik, cikgu. Okey. Baiklah, cikgu dah nampak beberapa pautan diberikan. Cikgu minta kumpulan Aisyah Alia boleh kongsikan sekejap, cikgu bagi 1 minit je. Setiap kumpulan untuk 1 minit. 1 minit supaya kita dapat berkongsi sama-sama. Tunjukkan aja supaya kawan-kawan nampak lah. Ya, silakan. Ya, teruskan. Boleh cerita sedikit apa konsepnya, 1 minit je ya. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan saya membuat satu page ataupun blog berkenaan dengan
nasi lemak Nok Neng London. Okey, teruskan. Nasi Nasi lemak Nok Neng London ni diusahakan oleh seorang anak muda yang bernama Duzi Norazam Abdul Aziz yang berumur 30 tahun berasal daripada Penampang Sabah. Sabah. Antara menu yang popular di kedainya, restorannya ialah nasi lemak. Menu ini mempunyai makna sentimental kepada rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi yang berada di perantauan. Jadi sesiapa rakyat Malaysia yang rindu dengan nasi lemak, bolehlah merasai nasi lemak ni di restoran Nok Neng London. Nasi lemak ni sesuai untuk sarapan, makan tengah hari ataupun makan malam. Ataupun makan malam. Di antara keunikan restoran nasi lemak Nok Neng ni adalah yang pertama, restoran ni mengambil nama daripada panggilan ibunya sebagai keberkatan dalam mencari rezeki. Yang kedua, pernah mengusahakan warung nasi lemak di Ben Seoul, Korea Selatan. Okey. Ya, terima kasih. Jadi kawan-kawan boleh beri pada kumpulan yang membentang ini, yang Rafika bentangkan, boleh komen pada ruangan mesej. Komen sedikit, mungkin ada nak bagi penambahbaikan ke, cadangan dan sebagainya, boleh typekan pada ruangan komen. Ya. Jadi tuliskan pada ruangan komen tu, saya cadangkan untuk kumpulan Aisyah Alia apa. Ya. Okey, terima kasih kumpulan Aisyah Alia yang dibentang oleh Rafika. Cikgu minta wakil daripada kumpulan Airil pula. Kumpulan Airil. Sambung, tunjukkan 1 minit kumpulan 3. Kawan-kawan lain tolong komen pada ruangan mesej ya, bagi komen sedikit pada blog kawan tadi. Kalau dah bagus, dah cantik, beri pujian. Kalau nak bagi cadangan, nak bagi cantik, boleh typekan di situ. Jadi wakil kumpulan Airil, siapa akan bentangkan slide-nya? Siapa akan, ni kumpulan 3? Siapa akan paparkan? Kumpulan Airil tadi siapa murid-muridnya? Saya ke? Silakan. Saya ke? Sekejap ke? Ya. Okey, tadi kawan kita kumpulan pertama dia bawa pergi ke Seoul. Jadi kat mana pula kita nak pergi makan-makan lepas ni dengan kumpulan Ahmad? Tak apalah, kita sarapan pagi tengok gambar pun cikgu rasa kenyang juga. Dah sedawa dah tadi cikgu dengar. Okey, Danish 1 minit ya, Ahmad Danish. Menu Malaysia di seluruh dunia. Makanan Malaysia di Itali. Menu makanan pertama murtabak daging. Murtabak daging di Itali. Murtabak daging ni adalah sejenis murtabak daging. Murtabak jenis berlauk. Secara asasnya terdiri daripada 3 lapisan segi 4 sama dengan inti daging lembut atau daging ayam. Daging lembu atau daging ayam. Murtabak jenis berlauk. Menu makanan kedua ialah sate. Atau daging ayam. Daging lembu atau daging ayam. Ejaan lamanya adalah satai. Ialah sejenis makanan yang dicucuk dengan lidi. Secara khususnya sate dibuat daripada kepenyan daging yang dicucuk dengan lidi kelapa atau buluh dan dibakar dengan menggunakan api arang kayu. Dengan lidi. Secara khususnya sate dibuat daripada kepenyan daging yang dicucuk dengan lidi. Kesimpulannya makanan Malaysia bukan hanya terdapat di Malaysia, malah di luar negara juga. Generasi muda kini sepatutnya
mewawarkan lagi makanan Malaysia ke seluruh dunia. Bukan hanya terdapat di Malaysia, malah di luar negara. Ya, kenapa? Dengan semudah ini sepatutnya mewawarkan lagi makanan Malaysia ke seluruh dunia. Ya. Ya, terima kasih. Di sana. Ya. Okey. Ya. Dah, terima kasih kumpulan Ahmad. Jadi kumpulan Ahmad dah bawa kita makan murtabak daging pada pagi ini. Terima kasih. Dan kawan-kawan kena komen sedikit pada ruangan mesej. Ada 2 kumpulan lagi belum masukkan pautan ni. Kumpulan 2 dan kumpulan 4. Cepat. Kita dah nak pukul 11, awak ada kelas lagi lepas ni, kan? Jadi cikgu beri 1 minit lagi. Kalau tak ada, maknanya nanti kumpulan 2 dan kumpulan 4 terus siapkan. Baiklah, untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet pada pagi ini, cikgu harap anda telah mendapat sesuatu ilmu yang bermakna untuk kita sebagai warga negara Malaysia. Kita boleh saja menjadi warga negara yang bertanggungjawab, yang mempunyai jati diri, yang unggul. Bukan saja dalam satu bidang tetapi dalam macam-macam bidang pun kita boleh menonjolkan jati diri kita. Contohnya melalui makanan ini kita boleh jadi sebagai duta kecil negara. Jadi ada peribahasanya tahu. Siapa boleh berikan cikgu satu peribahasa tentang ke mana-mana pun kita pergi ni kita kena bawa diri kita. Siapa boleh bagi peribahasanya? Ada? Cikgu tunggu Cikgu tunggu peribahasanya. Ke mana-mana pun kita pergi, kita tetap kekal dengan identiti kita. Okey, sebelum cikgu tutup, nampaknya kumpulan kumpulan Yunus. Kumpulan Yunus dah boleh paparkan? Kumpulan Yunus dah boleh paparkan? Ya, bolehlah tu. Itu kalau kita pergi mana-mana ikut peraturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita pergi ke mana-mana, kita ikutlah peraturan negeri tu. Ya? Okey. Dah, mana tadi kumpulan Yunus? Ahmad okey dah tu. Boleh paparkan kumpulan Yunus? Ya, silakan. Okey, hari ni kita nak pergi Dubai lah. Wah, ini kena bawa duit banyak ni, kan? Agak mahal juga, tapi tengok macam mana pula harga makanan restoran kita di Dubai. Silakan kumpulan Yunus, 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Arif. Kami memilih restoran Florin sebagai restoran Melayu di Dubai. Okey, boleh. Okey. Bagaimana saya mendapat idea untuk buka restoran di Dubai? Saya mendapat ilham untuk membuka sebuah restoran di Dubai setelah saya melihat terdapat banyak peluang perniagaan di Dubai. Dia melihat banyak pelancongan dan negara itu. Dia kita tahu negara Dubai adalah antara salah satu negara yang ramai. Saya melihat terdapat banyak peluang perniagaan dalam masa 1 tahun. Melihat banyak pelancongan dan nama diinspirasikan daripada nama di Dubai. Menu di bawah merupakan antara yang paling laris di Malaysia maupun di Dubai. Antara salah satu negara yang ini bermaksud terdapat beberapa jenis makanan yang ada di Malaysia tapi dia nama daripada nama di Dubai. Iaitu nasi goreng, terdapat sate, beberapa jenis nasi goreng ini dimasak oleh antara chef yang berpengalaman iaitu Zahidul. Dia dijual ramuan untuk memasak ini merupakan nasi goreng, ramuan turun sate turun-temurun keluarga Zahidul sejak 1990-an. Sate kajang dirasakan
daging dan ayam yang dipilih merupakan antara yang terbaik. Kami memesan daging yang dipilih dari lembu yang terbaik. Kami mempunyai ladang kambing sendiri yang dijaga oleh Pakcik Arif Hamid. Yang ketiga ialah nasi lemak tawau. Nasi lemak yang kami bawa merupakan khas dari Tawau, Sabah. Setakat ini pernah memenangi nasi lemak nombor 1 di Malaysia. Bagus. Ya, okey, terima kasih kumpulan Yunus yang dibentangkan oleh Arif Fahmi. Baiklah, kita telah menghampiri pukul 11. Jadi cikgu kena tutup. Okey, cikgu kena tutup. Sebelum tu cikgu minta komen daripada murid-murid yang berada di dalam Google Meet. Cikgu minta rumusan daripada Amir. Ya Amir. Ada rumusan tak Amir? Amir bagi rumusan tentang aktiviti kita pada hari ini. Ni cikgu tunjukkan yang dah isi borang kehadiran ya. Ada 26. Okey, betul tak 26 murid kita pada hari ini? Kita ada? Dah tinggal 20. Okey. Tak apa. Maknanya tadi mereka ada berasa bersama-sama kita dan mereka telah pun keluar dan masuk. Okey. Cikgu nak minta rumusan lah daripada Amir. Amir ada lagi tak? Kalau Amir tak ada, cikgu nak minta rumusan. Ya, silakan. Rumuskan sedikit apa yang Amir dapat daripada aktiviti hari ini, Amir. Perkara yang saya dapat daripada pembelajaran hari ini adalah menu Malaysia. Makanan yang terdapat di Malaysia. Makanan di Malaysia juga terkenal di luar negara. Sebab apa? Sebab sedap. Sebab sedap. Makanan mereka, makanan kita sangat sedap, lazat. Sebab tu kita boleh menembusi pasaran luar negara. Betul tak Amir? Terima kasih. Ya, jadi cikgu harap murid-murid juga mendapat ilmu pada pagi ini. Bukan saja tentang menu-menu Malaysia kita yang telah menembusi pasaran luar negara. Tapi yang penting pada hari ini anda telah dapat tambah satu lagi soft skill, iaitu membuat pembentangan dalam bentuk blog. Ya, dalam bentuk blog. Jadi selepas ini anda boleh praktikkan ilmu ni untuk susunlah aktiviti kelab persatuan ataupun nak buat blog peribadi anda. Yang penting apa pun yang anda kongsikan dalam blog itu mestilah memberi manfaat kepada pembacanya. Ya. Jadi cikgu tengok kehadiran hari ini ada 26. Okey, 28. Terima kasih. Semua dah isi ya. Ahmad dah isi. Dan cikgu paparkan untuk kita punya exit tiket pada pagi ini. Cikgu minta, cikgu dah bagi tadi pautannya pada ruangan mesej. Tolong isikan exit tiket hari ini supaya cikgu tahu anda semua dapat sesuatu maklumat. Okey, lepas ni kita nak tutup dah ni. Dah pukul 11 ya. Dapat maklumat, tolong masukkan exit tiket pada hari ini. Anda telah pun berjalan satu dunia pada hari ini. Ada yang pergi ke Australia, pergi London, pergi Korea, pergi Jepun, pergi Dubai pun ada pergi ya. Jadi apa pun yang telah kita jalani dalam sesi PDPR pada hari ini, cikgu harap anda mendapat maklumat yang bagus untuk menambah baik pengetahuan. Satu lagi soft skill, kemahiran insania hari ini anda dapat memberi pendapat melalui pembentangan, ya, kemudian dapat beri pendapat, menyumbangkan idea dalam kumpulan breakout room anda, dapat memupuk semangat kerjasama. Dan hari ini kita dah boleh buat satu lagi kemahiran menggunakan peranti kita pun dah boleh buat blog menggunakan Google Site. Jadi cikgu beri masa untuk anda kemaskan Google Site anda. Cikgu beri sehingga hari esok. Masukkan pautan Google Site blog anda itu dalam Padlet. Dalam Padlet. Jadi cikgu boleh terus beri markah. Jangan lupa dalam blog anda itu mesti masukkan semua nama ahli kumpulan, nama penuh, kelas mana dan tulis nama cikgu serta
projek ini untuk SP 1.6.1 menu Malaysia di serata dunia. Baiklah, cikgu minta Yunus pula baca doa habis belajar. Kita dah nak tamat dah ni. Okay, Yunus baca doa habis belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cikgu tunggu sampai hari esok tolong masukkan pada Padlet pautan Google Site masing-masing blognya. Dan cikgu doakan anda semua dalam keadaan sihat ya, dan dapat meneruskan sesi pembelajaran di rumah dengan baik. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak yang hebat, 4 Al-Farabi terbaik. Jumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Jangan lupa masukkan pautan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Begitulah sesi pembelajaran anak-anak 4 Al-Farabi bersama Cikgu El pada hari ini. Kami membincangkan tajuk menu Malaysia di serata dunia untuk buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 muka surat 122-123. Jadi anak-anak ini telah dibekalkan tugasan untuk membuat pembentangan dalam bentuk blog ya. Mereka menyiapkan blog dan akhirnya apa yang kami peroleh pada hari ini selain anak-anak mengetahui menu pelbagai menu Malaysia di pesada dunia, dan pada masa yang sama juga anak-anak ini dapat menambah satu lagi soft skill kemahiran insaniah. Mereka dapat membuat pembentangan dalam bentuk blog menggunakan Google Site. Jadi selepas ini anak-anak yang menonton juga bersama-sama Cikgu El hari ini boleh mempraktikkan. Kita boleh gunakan Google Site ini untuk menyimpan nota-nota hasil kerja kita. Jadi sebab sekarang kita berada di rumah untuk PDPR, mungkin ada anak-anak yang tidak membawa pulang buku yang dari asrama lah, khususnya tidak bawa pulang buku latihan dan sebagainya. Maka boleh jadikan ini sebagai buku latihan digital yang disimpan dalam peranti masing-masing dan boleh ditunjukkan kepada guru sebagai evidence anda telah menyiapkan tugasan ya, selain menghantar dalam Google Classroom, dalam Padlet dan sebagainya. Jadi perkongsian pada hari ini Cikgu El harap dapat memberi input yang baik untuk anda semua. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe untuk video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.